Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita belajar lagi satu mata pelajaran iaitu sirah. Okay, ni kitab jabatan kitab yang awak belajar tu lah, kitab darjah 5. Kita lihat pelajaran yang kelima iaitu pelajaran yang terakhir bertajuk kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok sama-sama, kita belajar sama-sama. Okey, kalau dalam kitab kamu boleh tengok muka surat 33. Okey. 5.1 iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gering, gering. Okey, ini hanya ringkasan sahaja. Kalau kamu nak detail, ada dalam kitab cerita kisah perjalanan Rasulullah sebelum wafat. Okey, kalau tengok dalam muka surat 33 tu, dia menceritakan tentang keadaan Rasulullah semasa Rasulullah, sebelum kewafatan Rasulullah tu, Rasulullah tak sihat. Okey, demam. Okey, yang ringkasan ni kamu boleh tengok Rasulullah tetap menunaikan solat berjemaah. Sebelum Rasulullah tidak sihat, Rasulullah telah menziarahi perkuburan Baqi' dan Rasulullah mendoakan keampunan kepada keampunan untuk penghuni-penghuni perkuburan yang ada di Baqi' tersebut. Balik je daripada perkuburan tersebut, Rasulullah ditimpa sakit kepala dan demam yang bersangatan. Masa itulah permulaannya Rasulullah sakit. Rasulullah demam dan sakit kepala. Sakit Rasulullah tu berterusan hingga beberapa hari dan makin bertambah tenat. Semasa Rasulullah tidak sihat ni, Rasulullah duduk di rumah isterinya iaitu Aisyah. Rasulullah duduk di rumah Aisyah pun meminta izin ke semua isteri-isterinya supaya dia dapat duduk dan berehat di rumah isterinya iaitu Aisyah. Okey, semasa di rumah Aisyah tu, Rasulullah meminta disiramkan air, jirus air lah, supaya sakitnya berkurangan. Supaya dia bila dah sakit berkurangan, dah bertenaga, dapatlah pergi ke masjid, pergi keluar untuk menyampaikan pesanan, menyampaikan khutbah kepada orang ramai. Okey, walaupun baginda sakit, walaupun Rasulullah sakit, tapi Rasulullah tetap menunaikan solat berjemaah di masjid. Apabila Rasulullah rasa semakin lemah, maka Rasulullah meminta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kamu tengok dalam kotak itu adalah wasiat Rasulullah kepada isteri-isterinya. Okey, antara wasiat yang Nabi sebutkan adalah as-salah ittaqullah fima malakat aymanukum. Riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Okey, yang bererti solatlah bertakwa kepada Allah terhadap hamba-hamba yang engkau miliki. Kat sini pesanan yang terakhir Rasulullah adalah solat. Okey, kita lihat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada waktu duha, pada waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berusia 63 tahun. Okey. Hari yang sama Rasulullah lahir iaitu pada hari Isnin. Maka hari Isnin juga Rasulullah wafat. 12 Rabiul Awal tahun Gajah Rasulullah dilahirkan. 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah Rasulullah wafat. Ingat usia kewafatan Rasulullah pada umur 63 tahun. Okey, setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok bagaimana penerimaan para sahabat terhadap kewafatan Rasulullah. Okey, Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Penerimaan Saidina Abu Bakar As-Siddiq setelah mendapat berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saidina Abu Bakar telah membuat pengesahan betul ke tak kewafatan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar berucap di halayak ramai dengan berkata, "Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda telah wafat. Tetapi barang siapa di kalangan kamu menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup dan tidak akan mati." Itu cara penerimaan sahabat Rasulullah iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Manakala penerimaan daripada sahabat Rasulullah iaitu Saidina Umar Al-Khattab pada awalnya tidak dapat menerima kewafatan Rasulullah, sehinggakan beliau berkata, sesiapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tangan dan kakinya akan dipotong. Begitu sedihnya Saidina Umar Al-Khattab ketika menerima berita kewafatan Rasulullah, sampai dia berkata begitu. Tapi setelah Saidina Umar Al-Khattab mendengar Abu Bakar As-Siddiq membaca daripada surah Al-Imran ayat yang ke-144, barulah Saidina Umar Al-Khattab mengakui bahawa berita kewafatan Rasulullah tersebut adalah benar. Betapa sedihnya sahabat nak menyampaikan berita, nak menerima berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara pesanan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama mengingatkan umatnya supaya menunaikan solat. Solat fardu kita hanya 5 waktu sahaja. Okey. Rasulullah mengingatkan umatnya supaya menunaikan solat fardu. Solat fardu itulah solat 5 waktu. Okey, yang kedua, menjaga kebajikan hamba dan orang yang dipimpin. Okey. Yang ketiga, meminta Saidina Abu Bakar As-Siddiq mengimamkan semasa dan selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pesanan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kesan setelah kewafatan Rasulullah? Kita lihat yang pertama, keimanan para sahabat dan umat Islam tetap kekal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap kekal. Okey, percaya bahawa agama Allah tu adalah agama Islam. Okey, yang kedua, umat Islam hendaklah meneruskan perjuangan dan berdakwah menyebarkan Islam. Yang ketiga, umat Islam mesti mencontohi peribadi dan akhlak Rasulullah. Okey, segala akhlak Rasulullah, kesemua akhlak Rasulullah kita harus contohi. Okey, yang keempat, umat Islam hendaklah berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Okey, wallahualam. Itu sahaja untuk tajuk yang kelima, pelajaran sirah.
Semoga ilmu yang saya sampaikan dan awak dengar mendapat manfaat. Wallahu a'lam.